Nama saya Muhammad Uzaimi, saya pemilik kepada Rainbow Bean. Rainbow Bean ini sudah beroperasi dari tahun 2018 sehinggalah sekarang. And then lokasi Rainbow Bean ada di Pekan Tuaran, sebaris dengan JPJ Tuaran. Cuma dia coming soon akan relocated di Renobot Kuda. Dia akan jadi satu tempat collaboration bersama dengan Tea House Cafe. So di sana kombinasi dari makanan lokal dan makanan western yang ada di luar. Makanan western tu lebih kepada tortilla, kepada steak, lepas tu pasta, itu kebiasaan yang kita jumpa. Dan Asia, makanan Asian tu yang Asian flavor yang digabungkan dari seluruh macam di tempat-tempat lain ke satu tempat yang boleh dapat di Tuaran. So orang Tuaran tidak payah lagi mau keluar pergi KK untuk cari. Kopi pun still sama, dia ada flavoring kopi, kopi Arabica dengan kopi flavoring dari segi macam contoh add-on daripada caramel, hazelnut, semua yang macam tu. Kopi itu dia bukan lokal, cuma dia diimport masuk ke dalam di Sabah, Malaysia. Okay, kopi itu dia tekstur dari Vietnam dengan South Africa. Brand dia Bon Cafe. Okay, Bon Cafe punya kopi. Specialities dia dari segi contoh dia, bila orang order minuman panas, kopi latte lah. Kopi latte dia bukan sekadar kopi latte biasa, dia ada arts di atas dia. Kadang-kadang bila barista ni dia buat art macam bentuk itik, swan, lepas tu ada yang love, heart tulip, rosetta. Dia itu yang jadi punca tarikan dia, sebab dia bukan macam kopi yang kita selalu minum kopi di kedai-kedai biasa. Satu, rasa dan aroma dia kuat, jadi tarikan orang, dia easy to go. Barista ni semua dia akan dibagi training kan? Dibagi training. Bekerja dengan betul. Sama ada pengalaman ataupun tiada, tidak jadi masalah, sebab saya sendiri yang akan training dia orang semua. Sama seperti ada program under Kementerian Belia dan Sukan untuk usahawan-usahawan muda yang untuk mau cuburi bagi bidang usaha dalam barista. Orang boleh buat follow Rainbow Bean, sebab kadang Rainbow Bean akan buat advertisement untuk program keusahawanan jangka masa pendek. Coming soon untuk tahun ni, insyaAllah bulan 7 ni 29 hingga 31 ada barista workshop di Tuaran, di Pekan Tuaran, bertempat di pusat Tuaran untuk inilah kita jalankan barista workshop tu anak kementerian. Jadi dia kepada anak-anak muda. Iya betul. Yang mau coba cebur bagian barista untuk berbisnis untuk kecil-kecilan boleh. Sebab yang barista ni dia boleh buat dari rumah, boleh buat di kedai, boleh buat yang berjalan-jalan, cash on delivery pun boleh. Dofa tertumpu kepada majoriti orang Tuaran. Yang paling jauh pun pernah orang dari KK, kawan-kawan yang datang dari Sarawak pernah datang. Itu memang kawan lah, orang just mau datang, mau jumpa, mau tengok, mau rasa, orang datang. Paling jauh di Bintulu, dia kawan lama yang kerja sama-sama waktu di cruise dulu. Kelebihan kopi ni, Sabah punya kopi yang lokal yang kita ada ni memang satu tradisi. Kelebihan kopi ini kopi yang ada di luar daripada Sabah, ada dari luar negara lah. Contohnya begitu kan, yang kita boleh rasa di tempat sendiri. So kita tidak payah untuk pergi jauh untuk dapat, tidak payah pergi jauh untuk cari coffee machine untuk buat kopi latte art macam ni. Sebab yang famous untuk kopi yang ada ni, dia selalu dipanggil macam Italian coffee, American coffee.
Jadi macam tu. So yang ada di Tuaran ni tidak payah lagi mau jalan jauh-jauh. Contohnya macam Starbucks. Tuaran tiada Starbucks, tapi di Tuaran boleh ada yang boleh dapat. Contoh dia kopi yang selalu kami serving, yang famous, yang selalu orang minta adalah latte ataupun cappuccino. So cappuccino ni dia based on espresso, susu dengan foam susu. So untuk permulaan untuk buat cappuccino ni kena brew daripada biji kopi yang dikisar di satu grinder, okay, dalam grinder, and then dia kena tamping, baru masuk pergi dalam satu coffee machine. Baru dalam coffee machine tu ada satu button untuk brew, either minta espresso ataupun double espresso. So untuk satu cup tu, untuk panas tu biasa memang orang akan pakai single espresso lah. So susu yang kita pakai tu full cream, tapi depends dengan orang. Ada orang allergic dengan susu. Contohnya susu ni one of the allergic dari bagian dairy product. So ada yang tak boleh minum susu. So kita ada selection untuk bagi almond milk ataupun low fat milk, ada pun soya milk. Okay. So regular untuk dalam pembuatan ni kami pakai full cream supaya dia punya rasa lebih creamy. Okay. And then selepas sejak espresso tu kena steam susu dari sejuk ke panas untuk buat foam dia. Lepas tu tuang di dalam espresso untuk buat art. Then macam tu je servis dia. Contoh dah selection minuman lain yang biasa itu seperti minuman tin, Coca-Cola, Sprite, ada mocktail which is yang non alcohol. So we prefer non alcohol supaya semua boleh masuk, semua bangsa, semua yang beragama Islam, non Muslim boleh sekali duduk di satu meja minum. Okay. Selain daripada kopi, kita ada tea. Contoh dia peppermint tea, English breakfast tea, ada chamomile tea. Kalau mau rasa jasmine tea pun ada. Non caffeinated, decaffeinated tea pun juga ada, Darjeeling tea, okay, yang biasa. Peach mango tea pun ada juga. Frappuccino ada? Frappuccino boleh buat. Ada. Rainbow Bean dia sudah beroperasi daripada tahun 2018 hingga sekarang. Kedai cuma ada satu, cuma masih bertempat di Tuaran. Bagaimana perancangan untuk buka di tempat lain kah? Dalam perancangan cuma sedang dalam recovery untuk baikkan ekonomi apa semua dulu. Baru kita plan untuk buka cawangan di luar Tuaran, contoh macam KK, di mana-mana shopping mall. Depends on ekonomi, sebab pun sekarang pun masih dalam pembaikan pulih dari PKP. Pasal COVID sebenarnya kan. Bilang kami daripada yang biasa-biasa saja mau jadi yang luar biasa. Jadi orang di luar sana kami berdua berpadu lah. Contohnya dia dalam bidang buat kopi, saya juga abang kosmetik dan juga buat makanan seperti Tomini Boy Kitchen. Lepas tu kita juga ada sambal yang pelbagai jenis. Itu berasaskan bahan tempatan Sabah. Jadi bagi saya, terima kasih kepada media yang bekerjasama dengan saya hari ini. Syukur alhamdulillah, bagi saya rezeki itu melimpah ruah bagi saya. Jadi tak kenal maka tak cinta bagi produk saya. Booth saya berada di booth saya bernombor 9 di barisan C lah. Saya berada di barisan A nombor 2. Bagi saya usahawan IKS Tuaran Borneo tu wujud. Sebenarnya saya membantu usahawan-usahawan di seluruh Sabah yang produk mereka tidak sampai ke Bataras. Lepas tu saya juga selaku kepada pengurus tu di setiap kawasan ataupun daerah, saya ingin membantu usahawan yang mula berkembang dan diperkenalkan di setiap daerah. Dan bagi saya, sokongan saya memohon kepada Ketua Menteri Sabah memberi dorongan kepada usahawan-usahawan tempatan. Maka kami sentiasa di hadapan kepimpinan Ketua Menteri dan Perdana Menteri Malaysia. Bagi saya,
tonggak kebenaran sebagai usahawan tu orang bilang kalau kita bermula daripada yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa, tidak semestinya kita tidak boleh membawa produk kita ke peringkat antarabangsa. Jadi saya harapan saya sepanjang saya bergelar usahawan ni, saya mau Tuaran tu diangkat ke peringkat global. Contohnya musim akan datang, doakan perjalanan saya Rosairi Global Business Malaysia bakal dilancarkan musim akan datang. Setakat ni ada juga jabatan yang tengah bekerja sama, tapi masa tu dengan ruang tu amat mencemburui. Bagi saya setiap jabatan tu kena deal dululah, buat masa di tempat dan contohnya saya buat itu di bawah saya punya department sendiri. Contohnya ada pembayaran lah. Contohnya kita ni sebagai anak orang kampung tu kan mesti jago di dalam bersada perniagaan. Rozani, setakat ini pernah ada jabatan kerajaan yang hubungi kamu supaya kamu boleh mengendali sesuatu program untuk dia di luar? Ada Kabiksun, saya dapat panggilan daripada Kementerian Belia Sukan untuk menjadi penyedia program barista workshop untuk program usahawan jangka masa pendek untuk tahun 2000. Tarikh dia pada 29 hingga 31 Julai, bertempat di pusat Tuaran. Pusat Tuaran dia berdekatan dengan pejabat daerah Tuaran, Majlis Daerah Tuaran. Cara join, kami akan buat establishment dari IG dengan Facebook soon. Nama IG Rainbow Beans. Facebook pun Rainbow Beans, ataupun direct hubungi kepada saya sendiri. Ya, selalu akan buat begitu. Dan untuk sistem sekarang ni, diorang ada dari kementerian ada buat satu QR untuk register di dalam. Program itu terhad kepada 35 orang. Okay, and then cara-cara dia nanti untuk mendaftar tu boleh dapatkan QR tu dari saya lah, ataupun daripada iklan yang kami buat nanti. Bagi Nombor telefon saya 0146736732. Dia terbuka seluruh negeri Sabah? Untuk daerah Tuaran. Untuk daerah Dari luar Tuaran pun juga boleh. Dari Tuaran pun cuma untuk tempat tinggal tu ditanggung sendiri, sebab program ni tidak beryuran. Dia tidak akan ada yuran, semua ditanggung oleh Kementerian Belia Sukan. So dorang cuma just datang, bawa diri, bawa niat untuk belajar, lepas tu balik develop something. Yes. Sentiasa bekerja sama dengan kementerian lah. Contohnya you datang, you panggil, I datang. Bagi saya akan bantu, sebab saya lebih suka untuk membantu belia daripada buat benda-benda yang tidak sepatutnya kepada bagian perniagaan. So, orang punya mindset pun terbuka daripada terdiam-diam di rumah. So, orang boleh buka minda dorang lebih kepada bagian perniagaan, so ada income dorang sendiri, so dan dorang akan kenal lebih ramai orang, so untuk dalam membesarkan lagi dorang punya perniagaan lebih kepada bagi saya sentiasa membantu usahawan di luar sana untuk ajar dorang daripada kosong tu. Lepas tu kita buat lesen, lepas tu macam mana mau buat work paper kan. Bagi saya sekarang ni ingin mencari 6,000 usahawan di seluruh Sabah, ataupun saya ingin kenalkan Tuaran tu yang the best, dan di Brunei yang terhebat. Kita juga ada ketua menteri daripada Tuaran. Mengapa kita tidak boleh famous? Tanpa diri saya membantu lebih kuat dan ketua menteri bekerja sama dengan saya, sentiasa membantu usahawan yang hebat dan luar biasa. Saya Muhammad Zaimi bin Gani selaku pengusaha Rainbow Bean, untuk buat belia-belia yang ada di seluruh Sabah, khususnya di daerah Tuaran, kepada siapa-siapa yang ingin berniaga dari kecil-kecilan, tidak tahu untuk berniaga, boleh jumpa dengan saya ataupun Rozari Zamzam untuk dapatkan pendapat ataupun suggestion macam mana mau buat bisnes dari kecil, sebab kami pun dari zero to something. Okay, so tidak perlu rasa malu, tidak perlu rasa takut, sebab takut dan malu itu salah satu dia punya cabaran. Okay, so untuk buat berniaga ini, first step you have to do it.
Rainbow Bean ni asal dia dari, biasa ada orang tanya, okay, kenapa pilih Rainbow Bean? Ya. Rainbow ni kan dia jadi satu idol dari movie Rainbow. Okay, Beans tu daripada diri sendiri yang suka minum kopi, minat dengan kopi. Sebab waktu umur saya 11 tahun sudah minum kopi. Itu pun dari kalakan nenek dulu lah. So yang sepatutnya tidak perlu diminum di waktu bawah umur. So terjadinya Rainbow Bean ni bila saya berkecimpung dengan hospitality. Selepas sejak SPM saya masuk di bahagian F&B, belajar di Asian Tourism Institute College. Ambil sijil di sana di bahagian pramusaji, sijil level 1 dan level 2. Lepas tu bekerja di Shangri-La Rasarea Resort selama 4 tahun, dan disitulah terjadinya barista. Disitulah waktu tu F&B, Food and Beverage Director, encourage salah seorang daripada staff Food and Beverage untuk handle barista. So yang jadi barista tu saya yang tidak tahu apa-apa, but saya waktu tu willing to learn. So buka YouTube, buka Google. Waktu tu internet meluas, so boleh belajar dari situ. So tidak perlu lagi untuk pergi akademi untuk belajar pasal barista. Saya banyakkan masa di YouTube dengan baca di internet macam mana barista, passion barista ni macam mana. Lepas tu try develop diri sendiri di situ sehingga saya punya nama sendiri masuk pergi Shangri-La Slim. Sebab one of the guests dari Singapore mention barista art yang saya buat waktu serving di situ. Dan selepas di sana saya dapat offer jadi service leader di bahagian bar, transfer pergi Traders Johor Putri Harbour by Shangri-La selama 1 tahun lebih. Dan saya rasa waktu tu saya mau develop lagi diri saya, mau tengok sejauh mana saya boleh pergi, sehinggalah saya masuk pergi Royal Caribbean International Cruise Line, which is waktu tahun 2016, kapal paling besar di dunia, pelancongan paling besar di dunia, saya masuk sebagai crew member. Berapa tahun kamu ikut kapal bercruise? Saya bercruise waktu tu selama 4 kontrak, which is kontrak pertama di kapal Marina of the Seas Indo Caribbean. Waktu tu kapal tu dia berjalan di sekitar Asia, sudah sampai Jepun, Korea, Vietnam, Thailand, Beijing. Itu selama 1 kontrak tu memang banyak berpengalaman, banyak tempat lah untuk masuk. Lebih kepada beverage lah. Lebih kepada food and beverage. So cuma waktu saya di sana tu saya lebih kepada butler, service butler, which is akan jaga in private dinner, private lunch, lebih di bagian restoran lah. So lepas kontrak kedua dan ketiga tu saya berada di kapal Harmony of the Seas, which is kapal paling besar di dunia waktu tu. So sekarang kapal tu sudah jatuh ke kapal nombor 2 terbesar, dan kakak kapal itu Symphony of the Seas jadi paling besar di dunia sekarang. Which is kapal itu dia muat untuk guest saja penumpang seramai 6,800 orang plus crew member 2,300. So dalam satu kapal tu boleh kira dikatakan hampir 9,000 10,000 orang. Sampailah saya bercadang untuk duduk di tempat sendiri sekarang, di kawasan sendiri, dan buka Rainbow Bean. Dan sampailah saya jumpa dengan pegawai belia Pantai Barat, iaitu Encik Eldridge Baxter Jilan. Dia yang banyak bantu saya untuk masuk di dalam program-program belia under Kementerian Belia Sukan Sabah. So saya berterima kasih sangat dengan dia, sebab kalau tiada dia tidak banyak yang saya boleh buat, tidak banyak yang bantuan-bantuan dari Kementerian Belia Sukan bantu saya sebagai usahawan yang dari kecil sampailah sekarang.